Okey, pukul 11.23 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula live untuk pagi ini. Ya. 22 April tahun 2020. Hari ni COVID 19 ke berapa ya? PKP ke berapa? PKP ke 36. Betul kan? Assalamualaikum. Siapa yang ada tu ya? Boleh tinggal jejak. Tuan Muhammad Mumtaz. Apa khabar hari ini? Saya harap tuan sihat bersama keluarga. Assalamualaikum Adinda Ustazah. Saya dah nampak. Minta maaf hari ni lambat sikit ya. Tadi ada, biasalah kalau kita dah buat kerja online ni kan, jadi ada perbincangan tu yang kita tak boleh nak putuskan tiba-tiba. Bila ada perbincangan dua pihak ni macam tu lah ya. Apa khabar hari ni? Siapa lagi tu? Saya tak perasan. Boleh tinggalkan jejak. Apa khabar semua? Assalamualaikum. Semalam ada banyak salam yang saya tak sempat jawab. Jadi hari ni saya jawab Waalaikumsalam kepada semua yang singgah semalam dan beri salam ya. Tuan Kamal Bai. Hai. Selamat pagi. Tuan Man Bakri. Saya harap yang sahabat Maya yang bertanya saya semalam boleh hadir pagi ni bersama dengan kita semua. Saya cuba jawablah. Ada soalan yang tak sempat saya jawab. Saya tak perasan semalam ya. Boleh dengar jelas ke suara saya? Kena pakai headphone macam ni ya. Kalau tak dia absorb semua bunyi lain dekat luar. Ala-ala DJ lah. Ramai PM saya kata saya dah macam DJ. Hai Cik Latif. Cik Latif ni buat lansir ya? Macam mana ya bisnes lansir tahun ni? Ya? Saya rasa ni kalau nak raya ni ramai ni yang pergi tempah lansir baru. Tapi tahun ni kita orang bisnes dan semua orang lain pun sebenarnya menerima dugaan besar lah ya. Hai Kak Cik, I love you. Pok ni apa khabar? Semua okey? Pok ni tak boleh main golf lah ya. Tak apa, sabar. Lepas PKP boleh main golf, boleh masuk kebun, boleh tengok durian ya. Hai Kanda, Kak Pa, Pok Dixon, apa khabar? Tak balik Selayang ya, masih di PD. Nanti bila balik Selayang kita jumpa, okey? Assalamualaikum semua kepada yang baru masuk. Boleh tinggalkan jejak, nak share pun boleh lah ya. Kalau tak sempat tengok, boleh tengok kemudian. Siapa lagi? Tiba-tiba pula ada sambal telur pula.
Sekejap ya. Sekejap, kita tunggu kawan-kawan kita sikit lagi. Hi, good morning, Edward. Dari mana ya, Edward? Encik Syakir. Selamat pagi, Assalamualaikum. Hai, Raja Sabiha. Terima kasih Puan Suhailawati Abdul Ghani yang cantik. Macam ni je lah saya, kat mana-mana pun. Hai Puan Nik, apa khabar? Puan Zaitun. Semoga semua okey ya di rumah. Atau jika sedang bekerja pun semoga Allah memelihara anda semua ya. Nanti saya tengok soalan semalam. Semalam ada soalan untuk saya yang saya tak sempat tengok ya. Tuan Haji, apa khabar? Sahabat saya Tuan Haji Muhammad Noor. Salam dekat Mami ya. Selamat berpuasa. Ya, terima kasih. Semoga Tuan Haji sekeluarga juga sihat-sihat hendaknya. Saya semalam ada yang tanya saya sihat ke, okey ke. Almaklumlah saya ni selalu sangat masuk hospital kan. Jadi saya pun tak cakap semalam saya okey ke tak. Tapi sebenarnya alhamdulillah seperti yang anda semua tengok saya sihat lah. Yang sikit-sikit sakit tu tak payahlah kita cerita kan. Tapi alhamdulillah saya syukur dengan apa saja yang Allah dah bagi kan. Itulah kita ni manusia biasa. Puan Rosita, apa khabar? Selamat berpuasa juga ya. Lagi 2 hari kita nak puasa ya. Hai Datuk Mukarram, sahabat lama saya. Kirim salam dekat Datin Su dengan anak-anak semua. Wah, saya rindu betul Kuantan. Asyik tertangguh saja jadual saya nak balik ke Kuantan. Nanti kalau saya balik, insyaAllah saya ziarah ya. Semoga semua sahabat saya di Kuantan, di mana saja, sihat ya. Sekejap saya cuba cari soalan semalam. Hai anak anda, Nur Raihan. Kirim salam dekat mak, ayah. Nanti bonda balik boleh jumpa dekat Kuantan ya. Kenapa soalan tak keluar ni? Sekejap. Terima kasih Tuan Muhammad Lufi. Selamat datang. Assalamualaikum. Saya cuba live lah ya. Sebenarnya dah lama dah sahabat saya minta live. Waktu saya menjahit di butik dulu pun ya. Dulu saya ada butik lah. Saya buat batik dan saya menjahit. Selalunya saya punya customer datang, ramai juga yang tanya macam mana saya boleh melibatkan diri dalam bidang jahitan kan. Ada yang minta saya buka kelas pengajar. Saya kata saya ni mungkin yalah mungkin kita tak boleh buat semua benda kan. Dari segi masa lah saya ada kekangan sikit lah. Tapi saya dah biasa ambil anak-anak dari college community, dari mana-mana college yang mengajar subjek jahitan ni lah, yang buat kerja jahitan ni kan, untuk buat praktikal di tempat saya lah. Dan di tempat saya mereka belajar sesuatu yang lain lah, kata mereka. Sebab saya ni belajar daripada pengalaman, daripada universiti kehidupan. Jadi
maknanya kita mereka dapat belajar dari dua cikgu lebih kurang gitu. Hai Nafi, Adinda saya dari zaman bujang lagi ya. Kita jumpa dari juga sahabat di Amoco Chemical Malaysia di Gebeng. Terima kasih watching. Kirim salam dekat isteri ya. Sekejap nanti kita mulakan sesi hari ni. Saya tengah cari soalan tu. Soalan daripada seorang selebriti sebenarnya, tapi saya semalam tak nampak. Nanti kejap. Line tak berapa. Okey. Apa khabar Puan DSS Kasih? Terima kasih watching. Hai. Terima kasih, tinggal jejak ya supaya saya tahu. Nak share pun boleh lah, tak apa. Nanti saya tengok ya. Mana soalan semalam ya? Sekejap. Hai Adinda Niza, Tuan Said Zamir Syah. Thank you for liking my video. Just a moment. Just need to find. Semalam cikgu saya pun ada singgah. Tuan Haji Lihan Ali, terima kasih banyak-banyak. Tu cikgu saya dari sekolah atap dan sahabat-sahabat saya dari sekolah atap. Ya, saya pernah menulis tentang sekolah atap. Kalau anda belum pernah baca, sedikit saja catatan saya untuk guru-guru saya, boleh scroll dekat saya punya Facebook ya. Tengok timeline saya, akan jumpa ya. Mereka adalah antara insan-insan hebat yang membentuk diri saya untuk menjadi seorang manusia hari ini, selain dari mak dengan abah ya. Dan juga insan yang selain dari menjadi orang yang bertanggungjawab mengajar saya menulis dan baca ya. Hai Balan, apa khabar Balan? Salam dekat Kak Maya. Apa khabar? Terima kasih nak tengok. Saya cuba live ni. Live lagi, cuba nak jawab soalan semalam. Sebenarnya topik hari ni masih penulisan. Lain kali kita boleh share topik lain. Kita cubalah setengah jam ya. Nanti jap. Hai Dinda, Lina, apa khabar? Anak okey? Family okey? Okey, sekarang saya nak jawab soalan semalam daripada Puan Laila binti Johari. Saya tak nampak dia di sini hari ni. Nanti saya akan share ya. Saya tak sempat tulis sebab semalam selepas sesi live saya menulis. Jadi saya tak sempat nak balas semua komen di Facebook ya. Selalunya macam itulah. Jadi saya nak balas mesej dari Puan Laila binti Johari ya. Saya rasa ramai orang masih ingat Puan Laila ni ya, seorang selebriti TV3 dan dia adalah seorang $1 million woman ya. Semalam dia ada tinggalkan jejak. Saya excited sangat ya. Terima kasih ya Puan Laila. Beliau bertanyakan soalan, pernah tak give up? Maksudnya nak mula buku baru and then give up. Macam itulah lebih kurang soalan dia. Ya. Nanti sekejap. Okey, pernah tak give up? Saya
nak jawab inilah berdasarkan pengalaman saya. Sekejap ya, sekejap je. Nanti kejap ya, saya nak minum air sekejap. Bismillah. Okey, tekak kering sikit. Macam ada sesama sikit ya. Okey, pernah tak give up? Sebenarnya sepanjang kerjaya saya sebagai seorang penulis dan penulis upahan, saya rasa perkataan give up tu belum ada dalam apa ni, dalam perjalanan saya sebagai seorang penulis. Malahan dahulu pun sebagai seorang yang terlibat dengan bisnes, yang saya susah nak give up. Halangan tu banyak, halangan tetap ada, tapi saya seorang yang bukan cepat give up ya. Nak pula bila kita menulis, belum lagi lah saya give up. Apa khabar Tuan Muhammad Awang, apa khabar? Selamat datang. Semalam tak ada ya. Cikgu Rosmariati Makno, apa khabar hari ni cikgu? Okey ke? Everything okey ke dekat rumah? Ya, saya doakan semua yang menonton dan yang mengikuti saya sihat walau di mana saja berada ya. Okey, kita balik kepada topik tadi. Pernah tak give up menulis? Untuk saya, hai Tuan Hamka, Aizlin, apa khabar? Okey, untuk saya perkataan give up tu belum wujud. InsyaAllah saya harap saya takkan give up lah ya. Tapi ada tapi dia. Mood lari itu pernah. Jadi saya tak give up, tapi saya pernah hilang mood. Saya pernah hilang mood untuk menulis satu-satu topik tu ya. Jadi saya kongsikan di sini apa yang saya buat untuk mengembalikan semula mood saya, untuk cari mood ya. Penulis ni biasalah, kita kena cari mood, kena ada feel nak menulis. Sebab bila perasaan tu, jiwa tu ada kan, kita menulis, dia akan lahir kepada jari jemari kita. Otak kita akan mula blend, mula menyusun apa yang kita nak terjemahkan dalam penulisan kita. Jadi semua tu akan berkait daripada jiwa, dia akan bergabung dengan apa yang ada dalam minda kita. Kemudian dia akan mengalir melalui jemari kita supaya aksara yang sesuai dengan apa kita panggil topik yang sedang kita tulis tu ya, dia akan lahir cantik. Jadi sebab itulah kalau kita tengok ada orang bila baca catatan dia, kita boleh nampak jiwa penulis di situ. Dan kebetulan dia akan menarik kita sehingga kan kita sendiri masuk ke dalam penulisan tu, seolah-olah kita ada di situ ya. Macam tu. Jadi saya pernah kehilangan mood tu, mood nak menulis. Saya dah hilang mood ni biasa sebenarnya. Saya rasa ramai macam saya, tapi kita ada cara lah, ada cara. Saya kalau kebetulan mood tu tak datang, dia biasanya ada sedikit gangguan lah yang menyebabkan mood tu lari. Contohnya saya terima mesej tu berupa mesej yang pesanan yang sedih lah. Contoh ada family yang sakit, ada sahabat yang kemalangan. Jadi ada gangguan-gangguan lain menyebabkan jiwa kita terusik, minda kita tak boleh nak fokus pada kerja kan. Jadi saya akan berhenti, saya takkan tulis.
saya tak akan tulis, tapi saya akan bawa buku nota, pen, dan saya keluar. Biasanya saya akan keluar. Saya ajak anak saya pergi minum ke, saya pergi menziarah ke. Apa lagi yang saya buat? Saya pergi ke perpustakaan. Saya cuba mencatat apa-apa saja yang lain. Dekat perpustakaan sebenarnya bagus. Pada saya lah, mood apa yang kita nak ada di perpustakaan. Sebab kita dikelilingi buku, kan? Jadi mood menulis tu memang mudah datang, ya. Hai Tuan Kamal Alias, terima kasih. Thanks for watching. Hai Cik Puan Kira Galid, thanks for watching. Hai Adinda, Ruby Azmi, kirim salam kat anak-anak semua, ya. Okey, lagi cara nak datangkan mood tu. Terima kasih Tuan Sulaiman Saleh. Saya ni berkongsi dari pengalaman saya lah. Kita borak-borak santai, ya. Kita borak-borak santai, macam kawan-kawan, macam duduk depan saya jugalah, ya. Hai Dian. Jauh dari Singapura, ya. Boleh simpan video ni, boleh share. Nanti tengok kemudian kalau tak sempat, kalau tengah ada kerja tengok kemudian, ya. Okey, cara lain nak datangkan mood ialah saya suka, saya kalau ada masa dalam 1 jam lebih tu, saya akan buka movie yang ada kena mengena dengan karya yang nak diwujudkan. Contohnya kalau saya menulis biografi, sebuah biografi atau kisah hidup, ya. Kebanyakan orang yang kebanyakanlah beberapa individu yang saya pernah saya diupah untuk menulis buku mereka, ya. Mereka ni hidup zaman belum merdeka, ya. Belum merdeka. Jadi ada babak-babak dalam kehidupan mereka tu saya nak kena hadam betul-betul sebab saya tak wujud lagi masa tu. Kadang-kadang bila kita interview kita punya klien tu, pelanggan tu, banyak perkara baru yang sebenarnya tak pernah kita tahulah sebab it's happened before kita ni lahir. Kita lahir pun kita tak tengok benda tu, kan. Sekejap, ya. Nanti saya balik semula kepada soalan baru, ya. Hai Na, hai Aswandi, sahabat lama saya. Apa khabar? Okey. Lagi satu cara nak datang mood, macam gitulah, kita menonton video yang ada kena mengena dengan tema penulisan kita. Kalau kita nak ambil mood menulis tentang kisah perang, kita kena tengok video berkenaan dengan peperangan lah. Kena rajin Google, rajin tengok semua. Ambil mood tu balik, ya. Ini saya sebenarnya sedang menjawab pertanyaan seorang selebriti yang hebat, ya, satu masa dulu. Saya rasa beliau bukan tak tahu berkenaan ni, cuma beliau mahu saya kongsi dengan orang lain, ya. Jadi Cik Puan Laila, saya tak nampak lagi dia di sini, tapi nanti kita kongsi, ya. Lagi cara-cara untuk datangkan balik mood. Jangan sampai fed up, jangan sampai give up nak menulis. Sebenarnya ini bukan saja untuk menulis, dalam bidang apa pun yang kita buat, kan. Memang kita akan didatangi perasaan fed up, give up. Kita akan didatangi situasi macam tu, ya. Tapi kita cubalah keluar. Kita jangan berterusan duduk dalam situasi itu. Kita keluarlah. Kita boleh mendengar muzik yang kita suka. Ramai penulis bila dia menulis, dia akan ditemani oleh muzik yang ada kena mengena dengan penulisan dia. Ini memang sesuatu yang sangat-sangat membantu, ya. Sangat-sangat membantu. Kemudian kalau kita memang resah, memang tak boleh juga terganggu sangat dengan keadaan yang mengganggu kita sebelum tu, ya.
Kita bolehlah nak zikir, nak mengaji semua tu. Itu memang boleh buat. Itu memang biasalah. Sebab itulah penulis biasanya bangun awal. Dini hari pukul 3 pagi dia dah bangun. Lepas isyak dia dah tidur. Tapi kita tak beritahu semua orang pasal ni ya. Tapi penulis memang biasa. Kalau tak berjaga malam, dia akan bangun dini hari. Itu biasa. Jadi kalau dah bangun tu biasalah. Kalau kita nak mengadu pada Allah apa-apa kan. Nak cari mood di situ, insya-Allah dia akan datang ya. Dan lagi cara nak cari mood tu terima kasih. Hai, Toke Batik Alif Bilito. Wah, kalau saya live nak pula keluar ya. Ni ramai-ramai ni tunggu saya live ke ni. Selalu kalau saya tulis tak nampak pun ya. Ni kalau saya live agaknya bila live kenal kot ya. Apa khabar orang Kelantan? Sihat belaka ke? Okey Dian, terima kasih Dian. Suka semangat Kak Su dalam penulisan buku. Knowledge yang penuh di dada. Tak juga penuh ni, masih nak absorb ni. Semangat tu bukan saja menulis. Semua pun ada semangat. Sentiasa berkobar-kobar dengan semangat kan. Apa lagi kita boleh kongsi untuk cari mood ya. Saya ada cara lain. Saya akan pergi balik kepada hobi saya. Hobi saya kan tahu saya suka menjahit. Tak buat pula hari ni naik ke atas ni apa yang saya tengah buat kalau saya mencari mood. Malahan selepas sembahyang duduk sambil zikir-zikir tu saya boleh buat tulang belut ke, jahit sembat ke. Jadi dekat bawah meja saya ni biasanya sentiasa ada. Tapi untuk hari ni kain yang saya tengah jahit tu tak adalah sebab dah siap, saya dah hantar dekat bilik jahit ya. Tapi saya rasa saya masih ada sesuatu. Mana paku bonda? Baku kait bonda mana? Untuk cari mood ya, cari mood sambil fikir-fikir, sambil zikir-zikir ya. Kita mestilah sentiasa berfikir dan zikir. Saya punya kait saya pun dah tak ada. Kat bawah juga sebab dah siap. Yang ni yang ada defect sikit. Contohnya macam ni lah, kita cari mood. Kita cerita ni macam mana kita nak cari mood. Ada orang lain caranya. Kalau dia seorang lelaki, dia mungkin pergi keluar, dia pergi bertukang. Dia mungkin pergi mesin rumput, ataupun dia pergi trim pokok-pokok, ataupun dia ajak kawan dia mengopi. Betul tak? Jadi untuk seorang perempuan yang macam saya ni kurang suka pergi keluar. Tapi kalau saya keluar, saya akan buat banyak benda kat luar. Nanti saya lambat balik. Saya jenis macam tu. Okey. Nanti saya harap saya dah menjawab pertanyaan Cik Puan Laila binti Johari ya. Saya doakan beliau berjaya. Mungkin beliau juga sedang menulis buku tertentu dan didatangi perasaan give up tu ya. Tapi saya harap beliau akan berjaya dengan apa saja yang sedang beliau usahakan ya. Terima kasih Puan Yong Bazila. Yong Bazila ni macam anak angkat saya. Tiba-tiba jadi puan. Okey, sekejap ya. Siapa lagi yang tanya? Soalan hari ni sekejap ya. Kalau saya tak sempat, saya jawab besok atau lusa. Kita tengok ya, kita live lagi. Tudung saya nak jatuh lah. Okey, sekejap. Nanti saya tengok. Semalam adinda saya ada bertanya tentang macam mana cara nak mendidik anak-anak untuk menulis. Itu soalan dia yang sebenar. Betul lah, sebab apa yang saya anggap ialah bukan penulisan yang biasa. Macam mana nak suruh anak tu tahu nak pegang pensel, atau tahu maknanya tahu nak menulis. Dia bukan begitu. Caranya nak melekatkan tangan si anak kepada pensel dan buku, dan untuk belajar mengarang, untuk cekal menjadi seorang yang rajin menulis. Itu maksud beliau ya.
Hai Adinda Ida, Puan Fatimah Muhammad, apa khabar? Terima kasih watching. Okay, saya kongsi yang ini sikit lagi ya. Semalam saya tak habiskan. Ada hal yang harus ke depan daripada belajar menulis tu sebenarnya. Perkara yang mesti kita letak di depan ialah diri kita sendiri, bermula daripada ibu bapa. Sebab anak masa tu belum pergi sekolah, dia bermula daripada seorang ibu dan seorang bapa, ya, untuk melatih anak-anak menulis ni. Ini dari pengalaman saya lah, dari pengalaman saya, dari pemerhatian saya juga, ya. Maksud saya macam ni, ya. Maksud saya macam ni, anak-anak sebelum disuruh menulis, fokus menulis, aktif menulis, mereka mestilah didekatkan dengan buku dahulu, ya. Bila anak kita dah mula membaca, maksudnya kita kena beli dulu buku tu dan kita ajar dia membaca, kenal huruf. Kemudian kita mestilah duduk di dalam kelompok anak-anak tu sendiri, berada dalam fikiran dia. Maknanya kita kena ambil buku tu dan baca bersama dia, bersama seorang anak tu, ya. Hai Dato' Idros, apa khabar? Terima kasih ni singgah lagi, ya. Terima kasih, ya. Hai Cik Puan Eniza Kanda, terima kasih singgah. Nanti saya pergi cari madu di mananya? Janda baik. Sana janda baik. Duda baik tak ada. Okey. Hai Rahman. Allah, tudung nak jatuh. Okey. Okey, kita balik kepada anak kecil yang nak dilatih menulis, ya. Kita mestilah membaca buku untuk anak-anak ni, ya. Kita baca untuk mereka. Kemudian kita kena ajak dia pergi ke toko buku, kedai buku, kena bantu dia pilih buku, kena baca sinopsis satu-satu buku untuk anak-anak, kena tengok minat dia suka buku yang macam mana. Kalau anak-anak kita suka buku yang tertentu, kita jangan ubah dahulu. Kita follow je. Maksudnya kita follow. Contoh, dia suka buku berkenaan dengan kereta. Jadi kita follow. Kalau anak perempuan ni dia suka tersasul. Anak saya suka buku apa, ya? Buku tentang angkasa lepas. Anak saya dia suka buku tentang animal. Dia suka buku. Puteri suka buku apa? Dia suka buku Atuk Yatim. Nak tayang sikit. Ni saya rasa dia dah baca. Atuk Yatim tak tengok, ya. Okey. Buku ni dia dah baca. Saya tak tahu berapa ratus kali dia baca. Dan tak ada orang boleh pinjam buku ni. Kalau pinjam kena bagi, kena bayar kan? Kena bayar kalau nak pinjam. Kena bayar dulu. Macam pinjam dekat library, tapi bayaran dia lagi mahal lah. Buku-buku apa, ya? Anak Muslim buku tu RM5 ke RM5 berapa sen tah. Tapi kalau kakak nak tengok, dia suruh bayar RM5. Okey. Macam tu lah, boleh beli buku baru. Anak saya memang gini, kalau dia suka dia akan baca. Tapi sebelum dia mula membaca dan menulis, saya memang akan bacakan buku kepada anak. Malahan saya baca buku untuk anak saya sebelum anak saya lahir. Kat ujung katil memang sentiasa ada buku, sentiasa ada Quran, sentiasa ada surah Yasin, apa-apa yang memang untuk bacaan. Saya baring, saya akan pegang buku. Kadang-kadang saya memang betul-betul baca buku. Ada juga buku baca saya. Tu biasalah kan. Jadi anak saya selepas mereka membaca, saya akan minta dia buat sama macam dekat sekolah, buat nilam tu kan. Kena tulis apa yang dia suka, apa tak suka tentang cerita tu. Selain daripada diary, itu yang anak saya buat. Jadi saya harap ni sahabat yang sedang menonton yang minat rasa nak suruh anak dia membaca, kena buat macam tu. Kita kena korban sikit lah. Saya ingat abah saya kata, saya ada prinsip yang sama, kurang makan tak apa, jangan kurang ilmu.
Saya kalau cikgu minta apa-apa di sekolah, minta buku ke apa semua, saya tak pernah tanya 2 kali. Saya akan tanya berapa. Saya tak pernah cakap saya tak ada duit ke apa. Yang penting anak saya dapat beli apa yang cikgu nak. Itu kalau dari segi kita menuntut ilmu, ya. Jadi sama juga kalau kita nak suruh anak kita rajin menulis, kita kena dekatkan dia dengan buku, kena rajin pergi library. Janganlah hantar anak pergi library je tapi mak ayah hilang tak ke mana, kan? Kita kena duduk sama-sama dengan anak kita dekat library tu. Saya kongsilah sikit perangai mak ayah zaman moden ni, ya, sebab saya selalu dekat library. Okey. Macam ni lah, ni cerita ni tak berapa bagus, tapi kita tengoklah, ya. Kita tengok juga, kan. Mana tahu dia boleh jadi satu panduan untuk kita, ya. Sebenarnya ada mak ayah dia suka hantar anak dia dekat library, tapi dia sendiri tak masuk library tau, tak masuk ke perpustakaan. Dia cuma hantar anak dia umur berapa tahun tu, yang dah pandai dah lah nak cuci diri dia. Kalau pergi ke toilet, kalau pergi ke tandas, dia dah pandai membersihkan diri. Tapi anak-anak ni kan suka main, bising. Jadi pustakaan awam, kan, dia dah jadi macam tempat jagaan kanak-kanak tau. Hantar anak ke sana, kemudian hantar pagi, mak ayah hantar pergi mana, nanti kan kalau tak tengah hari, nanti petang baru dia ambil anak dia. Jadi anak dia ni kan dah jadikan pustakaan tu memang ada kerusi meja semua, tapi itu untuk budak-budak membaca. Memang ada dibagi Play-Doh lah, macam-macam dekat perpustakaan sekarang, kan. Dia tak sama macam pustakaan dulu tau, hanya ada buku, kerusi meja pun tak cukup nak duduk tau. Zaman saya kecil-kecil lah. Tapi sekarang mewah, kerusi warna-warni, meja warna-warni, buku berlambak-lambak. Tapi budak-budak yang mak ayah dia ni tak nak jaga ni berlambak juga dalam library tau, ramai. Jadi saya terkejut bila pustakawan kata budak-budak ni memang macam ni. Nanti petang baru mak ayah dia ambil. Lepas tu dengan bisingnya, dengan bersepahnya, jadi mereka meletak anak-anak di situ sebagai ambil kesempatan lah orang lain tolong tengokkan anak dia, kan. Ni satu yang tak bagus lah, kan. Dan lagi satu, ada lagi habit yang tak bagus, yang tak bagus, iaitu mak ayah kadang-kadang memang ada dekat library tu, dia ada, tapi anak dia biarkan bermain, bukan baca buku, bermain. Dan ayah lah biasanya, ayah dia baca cellphone dia, duk tengok lah macam ni, handphone ni, tengok ni, anak dia bising ke, bergaduh ke, berperang ke, dia tak kisah tau, ganggu orang lain. Kadang-kadang lari sana, lari sini tau, dia tak kisah. Yang dia tahu, dia duk baca phone dia, entah apa yang dia baca, kot tengok bola ke, tak tahulah, kan. Dia sendiri tak baca, macam mana dia nak didik anak dia, kan. Lepas tu tiba masa dia nak balik, dia buka pintu, jom balik. Anak dia ni yang buat sepah ni, buku, dia buat sepah mainan, buat sepah kursi meja, kan, dia tonggang langgang semua ditinggal. Siapa yang kena kemas tu? Inilah perangai-perangai yang sebenarnya kita kena ambil berat sangat lah, kan. Kita nak didik anak-anak, kena mula dengan diri kita lah. Saya ni dah biasa sangat lah bawa si puteri tu nak balik, walaupun dia tak main, kan, dia jenis baca buku. Saya akan suruh dia tolong kutip semua buku, susun, pakcik-makcik tu, kakak abang tu, kesian dia nanti dia kena kemas. Tolong susun, tolong letak kerusi balik, kan. Hai Lily. Terima kasih, ya, kerana kerana menyertai saya borak-borak saja je, kan. Dah kita tak jumpa, kita borak lah dekat live ni, kan. Tapi kesianlah saya borak seorang. Kalau ramai-ramai boleh cakap lagi seronok, kan. Okey. Tadi kisah kat library lah, kisah di perpustakaan. Saya nak menulis pasal ni tapi belum tulis, jadi saya cakap kat sini lah, ya. Boleh share video ni supaya orang lain tahu macam mana cara adab-adab kita bila berada di perpustakaan, kan. Tolonglah pergi bawa anak-anak. Nanti dia suka baca buku, dia suka menulis. Dan lagi saya nak kongsi bab anak-anak disuruh menulis seawal usia ni, sebenarnya ia sangat-sangat berguna. Ni dari pengalaman saya bila saya pergi
menemu ramah pelanggan, ya. Pelanggan ni saya memang bertemu dengan orang yang memang punya ingatan yang baik tau. Dia punya ingatan dia memang sangat-sangat excellent lah. Dia boleh ingat zaman kanak-kanak, dia boleh ingat zaman remaja, dia boleh ingat pergi lastik burung. Ni orang yang saya kan buat biografi, buat autobiografi. Jadi cerita saya ni berkisar kepada zaman-zaman sebelum ada telefon, sebelum ada internet. Saya enjoy buat benda ni semua, tahu. Saya memang seronok. Saya rasa saya orang antara yang terpilih untuk berada di zaman dulu yang saya tak wujud, tapi saya berada di zaman dahulu dan saya dapat tengok daripada kerja menulis, ya. Jadi bila saya tanya saya punya pelanggan macam mana dia boleh ingat, dia kata sebab dia tulis, dia suka tulis. Dia suka mencatat. Walaupun miskin macam mana, walaupun buku tu orang kata zaman dulu kan susah kan, bukan sekarang ni berlambat-lambat. Saya sendiri pun kalau sebut pasal diri saya berlambat-lambat sampai tahun tu dah habis tahun dah, tapi diri saya tak habis tulis lagi. Saya kebetulan banyak orang tahu saya suka kumpul diri. Imam hati saya selalu bawa balik diri. Orang lain pun bagi saya diri juga. Jadi gitulah. Lepas tu saya sayang nak pakai sebab comel-comel, cantik-cantik kan. Ni contoh ni JP Morgan ni. Nampak? Ini JP Morgan. Google lah, cari siapa JP Morgan. Tapi diri dia macam ni, dan kulit yang cantik ni semua ada pada saya. Banyak diri yang cantik ada dengan saya, dari orang-orang yang terkenal, yang hebat-hebat. Dia satu inspirasi sebenarnya. Esok-esok mana tahu saya buat diri juga, kan? Okey. Jadi kita balik pada klien yang mengupah saya ni. Sebenarnya mereka ini menulis nota-nota kecil. Nota yang sikit-sikit tu dia tulis, kemudian dikumpulkan. Tapi kalau dah tulis memanglah satu hal kan, kita janganlah buang. Lepas tu adik-adik kan kalau tengok kakak abang tu menulis, janganlah ambil, janganlah conteng-conteng pula. Sekali dah main-main pergi main menyorok-menyorok ke, kalah ke, asyik orang jumpa je cari awak. Lepas tu awak pun marah kat dia kan, awak pergilah koyak buku dia kan. Dari dia banyak insiden macam tu lah. Tapi tapi memang betul. Hai. Okey. Ramai orang hebat yang watching ya, yang tengok saya ni. Terharu saya, sangat teruja bila orang yang hebat ni tengok. Anda semua sebenarnya memang hebat ya. Ada kawan saya jauh dari seberang lautan ya. Selamat datang. Tinggalkan jejak, nanti saya boleh tengok selepas ni. Sebab kalau tengok tak letak like ke, tak bagi love ke, nanti dia akan hilang macam tu. Tinggalkan jejak. Hi Jonathan, how are you? Nanti kita cerita kisah anak kita yang duduk jauh ya. Tapi dah setengah jam ni. Tadi kata nak setengah jam kan. Okey. Macam tu lah. Anak-anak kita kena latih dia menulis awal usia. Sebenarnya ramai penulis yang jadi penulis tu sebab dia suka mencatat dari seawal-awal yang boleh ya. Kemudian hari ini dia menjadi satu khazanah yang sangat berharga, yang boleh dijual, yang boleh ditinggalkan sebagai pusaka daripada penulisan tu ya. Jadi kita jangan biarkan kosong kita lalu hidup kita macam tu. Kita kena tinggalkan jejak juga. Jejak kita adalah catatan kita ya. Cuba tulis. Ibu bapa yang nak mendidik dia anak-anak ni kena bermula dari diri dia sendiri. Jadi ikon kepada anak-anak sendiri ya. Okey. Ada soalan lagi tak? Okey. Saya nak ambil kesempatan ni nak mengucapkan takziah ya kepada rakan maya saya. Beberapa orang rakan maya saya tengok ada family dia yang dah pergi berpulang ke pangkuan ilahi. Jadi saya harap mereka tabah, sabar, redha. Kita doakan yang terbaik untuk yang pergi dan untuk kita yang tinggal ya. Begitu juga saya
untuk ahli keluarga yang sedang bersedia hati menjaga ahli keluarga dia yang sakit, ya, ada di hospital, ada di rumah. Ada sahabat saya kena denggi, sahabat penulis kena denggi. Malahan anak saudara saya yang kecil lagi, masih kecil, tak pernah balik ke rumah lagi sejak lahir. Dia lahir tak cukup bulan, ya. Anak kepada Adinda Nur Azian, anak sulung dia, lahir tak cukup bulan. Bulan ni dah masuk bulan ketiga lah, berada di hospital, ada sedikit masalah dengan paru-paru dia. Jadi mohon semua doakan keselamatan, kesihatan untuk insan-insan yang sedang diduga dengan kesakitan ini, ya. Dan untuk family sama juga macam Tuan Jonathan, sahabat saya yang jauh di Tanah Seberang, ya. 3 anaknya berada jauh, bukan duduk satu rumah, ya. Dan saya sendiri, anak saya dua orang anak saya, mereka sebelum menyambung pelajaran dia nak kerja dulu. Tengok-tengok dah PKP ni, dah tak boleh balik, tapi mujur lah kerana ada kerja, bermakna ada gaji lah. Jadi mereka berkurung di tempat masing-masing lah. Jadi itulah, kita doa tak ada apa-apa, dan kita akan berjumpa lagi, ya. Okey. Hai Suzana, apa khabar? Tuan Zari Stafa. Hai Afia. Afia ni anak dia di Kuantan, dulu kawan anak saya kan. Haris kirim salam dekat mak, ya. Cakap pun dia rindu kat dia, rindu ABC dia. Ai patu campur. Okey. Apa lagi yang kita nak kongsi? Tadi saya nampak ada soalan, tapi saya tengok dari komputer saya ni dia tak keluar. Sekejap saya cari. Tadi saya nampak ada soalan. Kalau ada yang saya tertinggal tu, saya minta maaf dulu, ya. Nanti besok dua saya maklumkan. Nanti kita sekejap, ya. Sorry, dah tertukar kamera ke belakang pula, so sensitif. Sekejap, ya. Nampak Cik B tengah pakai kain batik. Sekejap. Saya ni bukan pandai sangat buat live ni, tapi harap-harap dia Okey, saya dah jumpa. Daripada Puan Suhailawati Abdul Ghani. Okey, soalan ni macam ni. Puan nak tanya, dulu ada posting Puan pasal pusat buku tu kat mana? Teka-teki hari tu kan, dah ada ke jawapan tu? Kalau dah ada jawapan dia, saya tak tahu lagi ni. Okey, nanti saya, sebenarnya jawapan tu memang ada. Jawapan pusat buku tu ada di situ juga. Ada dekat dalam teka-teki tu. Ada dalam soalan itu sendiri. Nanti saya rasa saya dah buat posting tu. Mungkin saya set kepada only me agaknya. Sebab tu saya pun kadang-kadang saya ada buat posting, ada buat hantaran, tapi saya akan set only me dulu. Maksudnya saya ada nak repair ejaan dia ke, nak semak balik ayat-ayat dia ke, nak susun balik, atau nak letak gambar tertentu. Alhamdulillah, sorry. Oh ya Allah. Dah nampak sangat saya kenyang. Kemudian nanti saya cek dan saya akan keluarkan semula. Okey? Nanti, ya Puan, nanti saya tag Puan, ya. Dah ada jawapan dia. Malahan dah ada 3 orang pemenang. Anak saya dah pilih, si puteri pilih 3 orang pemenang. Hai, selamat datang kepada semua sahabat yang baru masuk. Terima kasih kerana menyertai saya. Dah dekat sejam juga, ya. Sekejap je. Sabarnya duduk dengan saya ni. Yelah, kalau boleh bercakap lagi bagus kan. Okey, nanti je, ya. Nanti saya tengok ada soalan lagi tak. Okey.
Okey, saya rasa tak ada soalan. Nanti saya beri topik lain untuk besok ya. Besok mungkin tak agaknya sebab saya nak fokus menulis biografi, dan kerja saya yang akan masuk selepas ini ialah memurnikan sebuah autobiografi seorang tokoh juga ya. Yang ni tebal. Yang saya sedang buat ni dalam 150 muka surat. InsyaAllah dia tak adalah susah sangat. Bahan semua dah ada. Basically semua dah ada, hanya sikit-sikit tu nanti kita cari kemudian ya. Kemudian yang untuk memurnikan satu naskah autobiografi seorang tokoh tu, yang tu agak tebal, dalam mungkin 500 muka surat agaknya. Saya dengar-dengar gitulah. Jadi dia belum sampai ke meja saya. Doakan saya berjaya, Allah permudahkan semua urusannya. Kita serah pada dia lah semua ya. Okey, saya rasa cukup dulu untuk hari ini. Nanti saya jawab pasal pusat buku tu. Saya dah jawab tapi saya cari semula ya. Yang beri salam tu, Waalaikumsalam Alif. Siapa lagi? Malam ramai yang beri salam. Kita tak ada anak Kak Su, cuma kita suka baca novel. Tak apa, nanti ada anak. Kan dah ada seorang anak tu kan. Tak apa, kita ada orang yang memang dilahirkan, bukan dilahirkan, ditakdirkan tak ada anak kan. Kita terima saja ya. Yang ditakdirkan tak ada anak, kita terima sebab itu ketentuan Allah untuk kita. Tapi kita anggap sajalah anak-anak sahabat kita, anak-anak jiran kita, anak-anak adik-beradik kita, seakrab yang boleh untuk kita anggap dia sebagai anak kita sendiri ya. Saya nak kongsi satu perkara. Kita kena redha dalam kehidupan kita ni ya. Bila sebut bab anak-anak ni kan, kita dah besarkan dia sehabis baik, kita buat sehabis baik, tapi jangan anggap tu sebagai satu hutang yang anak-anak kita kena bayar ya. Sebab kebaikan seseorang tu adalah antara dia dengan Tuhan ya, antara dia dengan Tuhan. Jadi kita yang ada anak ni pun satu masa kita, tak semestinya anak kita yang berbuat baik pada kita. Kita ada anak-anak kawan kita, anak jiran kita. Kadang-kadang anak kita ditakdirkan duduk jauh, jadi anak kawan kita, anak jiran kita yang akan datang dulu membantu kita kan. Jadi begitu jugalah bila kita ni ditakdirkan tak ada anak. Jadi jangan susah hati. Anggap saja, tolong jaga, kongsi kasih sayang anak-anak orang lain. Macam mana yang kita nak, kalau dia anak kita buat macam tu. InsyaAllah budak-budak ni dia akan ingat, dia akan datang balik. Saya sendirilah, walaupun ada orang pernah beri saya segelas air waktu saya balik sekolah jalan kaki ya. Saya singgah rumah dia, saya minta air, saya jalan kaki jauh 2 batu lebih pergi sekolah ya. Orang lain dah sampai rumah, saya 2 jam kemudian baru sampai. Jadi saya pernah ketuk rumah orang minta air, tapi sampai sekarang saya ingat. Maknanya dengan segelas air kita ingat, apatah lagi kalau kita sayang dia ya. Saya tak boleh cerita pasal anak, disebab sikit. Jadi macam saya pun, saya ada ramai anak angkat ya, anak angkat ramai. Anak angkat saya tu pada saya adalah anak saya sendiri ya. Dan kita cuba kenal mak ayah mereka lah. Mana-mana yang rapat tu, alhamdulillah dia jadi tambahan kepada adik-beradik saya. Dan nenek dia jadi macam mak saya pula kan. Itu sesuatu yang kita kena syukuri dalam kehidupan kita ya. Okey, saya rasa cukup dulu. Saya dah tengok ramai yang menonton je. Okey, siapa yang nak tanya soalan, nanti saya boleh mesej saya tanya soalan ya. Kadang-kadang segan nak tulis. Saya ni pun buat macam ni pun sebab ada orang mesej suruh saya live lagi. Sebenarnya ada banyak benda kita boleh kongsi, tapi bergantung kepada keberanian kita lah. Sebab kita ni nak bercakap di hadapan orang kan. Saya pagi tadi saya tertengok satu video
video yang hello. Hello Mira Hafimi, adindaku. Hai Suri, yang comel memanjang ni, Zafira Chua ni. Ya, ni adik saya. Adik saya ni bangsa Cina, asal dari Thailand. Siam ya. Okey, saya ramai adik. Ada adik saya kaum India, ada anak angkat saya pun sama, macam Rojak. Okey. Tudung hari ni manis ke? Rasanya tak adalah manis sangat ni. Sebab saya ni bila duduk dalam rumah macam ni, pakai je apa ada kan. Tak ada protokol warna dan corak dalam rumah ni. Kalau saya keluar tu saya ambil berat sikit lah. So thank you lah kalau macam ni pun manis. Ni antara balance tudung yang saya jual. Ni sutera sebenarnya, yang saya jual berapa tahun dulu ya. Dah lama sangat dah. Tadi saya belik-belik, oh ada ni customer tak beli, jadi saya lah pakai, saya lah beli. Okey, macam tu lah lebih kurang ya. Thanks for watching. Selamat datang. Adinda saya Mak Uncle Blues pun ada ya. Okey, saya sihat, alhamdulillah sihat. Macam tu lah. Tapi badan lemau jugalah kan, sebab kita tak keluar. Kita sihat tapi kita tak keluar. Dia something different tau. Kita tak jumpa orang, kita tak beriadah di luar, kita tak hirup udara luar, kita tak tengok matahari sangat kan. Banyak beza dengan duduk di rumah, beriadah di rumah. Macam tu ya. Okey, hai Mama Kasmawati. Semalam Mama kata nak buat baju sari kan. Sebenarnya baju sari Mama tu dia nak buat baju raya. Dia dah cakap saya lama, saya je usik. Sorry ya Mama. Okey, saya rasa cukup dulu ya kali ni, nanti kita sambung ya. So semua take care, jaga diri, jaga keluarga. Saya harap anda semua bahagia, ceria. Kalau ada masalah, jangan simpan. Belajar berkongsi, belajar bisik-bisik dengan kawan. Isteri, suami gitu juga. Kongsi, bisik, bagi tahu pasangan kita ya. Anak-anak pun macam tu ya. Ada masalah, beritahu mak ayah. Share apa saja anak-anak. Saya sebenarnya anak saya pun ada share dengan dia. Dia ada share dengan saya malam tadi. Dia kata dia tak ada mood. Dia kata nak buat assignment. Yelah, budak you sekarang kan belajar dekat depan komputer. Sama jugalah yang sekolah rendah, sekolah menengah. Mood dia lari kan. Dia cakap tak ada mood lah bunda nak buat assignment. Dia kata tajuk-tajuk yang dia bagi, yang submit semua, Prof kata tak boleh nak terima, tak nak terima. Saya ni bingung jugalah. Saya kata kenapa? Dia kata macam tu lah lebih kurang. Tapi dia tak cerita penuh. So pagi ni saya kata okey, nanti pukul 11 Bonda live. Awak kan ada tutor kan. Nanti Bonda lah dengar awak punya tutor, dengar apa Prof dia cakap kan. So dia kata Abi dia nak buat apa? Saya kata gantilah Bonda buat live lah. No, it's just saya dengan anak-anak macam tu lah kan. Jadi saya harap anda semua okey. Okay, so take care everyone. Have a nice day. Assalamualaikum. Terima kasih ya.